Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, kita akan tengok persenyawaan dan percambahan biji benih. Bab 4 panjang kan? Terima kasih atas kesabaran awak. Okey, ini adalah video terakhir untuk bab 4. Okey. Pertama sekali, apakah proses persenyawaan yang ada pada tumbuhan? Perkataan persenyawaan ini bukan perkataan baru kan? Istilah ini kita sudah tengok masa kita mengkaji pembiakan manusia hari itu kan? Okey, so jom kita tengok. Lepas pendebungaan, proses persenyawaan akan berlaku. Ingat balik, apa dia pendebungaan? Apabila butir debunga dibawa daripada enter kepada stigma sebuah ataupun sekuntum bunga itu. So apa dia persenyawaan pula? Lepas pendebungaan berlaku, lepas butir debunga itu sampai kat pistil ataupun dekat stigma, iaitu organ pembiakan betina sekuntum bunga tu. Apa yang akan berlaku lepas pendebungaan tu? Persenyawaan akan berlaku. Apa dia persenyawaan pula? Gamet jantan akan dibawa oleh debunga tersebut dan bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Dia akan bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Macam mana benda ni berlaku? Ya, kita tengok proses dia. So, butir debunga yang jatuh di atas stigma ni, kita tengok yang sudah dibesarkan di sini. Butir debunga ini dia akan tumbuh ke arah ovari kat bawah. Dan dia akan membentuk satu tiub. Membentuk satu tiub debunga. Dan membawa gamet jantan ni. Gamet jantan ni ada dekat butir debunga ni lah. So gamet jantan dia akan ikut tiub ini. Tiub debunga ini akan bawa gamet jantan ini ke arah ovari. Selepas tiub debunga menembusi ovul, so tiub debunga ni akan bertumbuh kat bawah ni dan gamet jantan ikut sekali lah. Dia bawa gamet jantan. Lepas dia menembusi ovul, gamet jantan ini akan bercantum dengan gamet betina. Dengan gamet betina yang di mana proses persenyawaan ini dikatakan sudah berlaku lah. Lepas percantuman itu adalah proses persenyawaan. Percantuman gamet jantan dengan gamet betina. Lepas persenyawaan, ovul dalam ovari akan mula kembang dan menjadi biji benih. Lebih kurang macam proses kehamilan seorang wanita lah. So gamet jantan sperma masuk dan bercantum dengan telur, dengan ovum. Dan dia akan membentuk baby kan. So untuk tumbuhan pula, untuk persenyawaan berlaku, dia akan membentuk biji benih, iaitu baby untuk tumbuhan lah. Biji benih ini terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji ataupun testa. Dia ada kulit dia. Setiap biji benih itu ada kulit kat luar kan. Itu dinamakan sebagai testa. Dan bahagian-bahagian bunga yang lain pula akan layu dan gugur. So lepas persenyawaan berlaku, bunga itu akan layu lah dan dia gugur. Dan biji benih terbahagi kepada dua jenis. Kita ada monocotyledon dengan dicotyledon. Apa dia dicotyledon dengan monocotyledon? Ini ialah biji benih dicotyledon. Contohnya kacang yang awak makan tu, bila awak kupas kulit dia, dalam tu ada dua bahagian kan, dia macam ada dua bilik. Awak boleh makan kopek dia jadi dua bahagian kacang. Dua bahagian membentuk satu biji tu. Itu dicotyledon. Dia ada dua bahagian dalam tu. Kalau monocotyledon, contohnya macam jagung. Satu biji jagung, bukan satu batang tu satu biji jagung awak kupas, dia ada kulit dia. Awak kupas kulit tu, di dalam tu dia hanya ada satu bahagian je, satu biji tu je. Itu dinamakan sebagai monocotyledon. So kita tengok struktur kulit biji dulu. Untuk kulit biji kita ada testa. Testa itu kulit dia lah. Testa tu kulit biji. Jagung ni pun ada. Kulit dia. Fungsi dia adalah untuk melindungi biji benih yang ada di dalam dia. Lepas tu kita ada hilum. Hilum adalah tempat biji benih ni lekat pada buah lah.
Okey, so biji ni biasanya kita jumpa di dalam buah kan. Tempat bahagian ni dia lekat pada buah. Dan micropyle ini ialah liang yang kecil supaya air dan udara boleh keluar masuk. Okey. Lepas tu kita tengok pula embrio. Okey, embrio. Dalam embrio ini kita ada bahagian plumule. Untuk dicotyledon di sinilah plumule. Dan untuk monocotyledon ada kat mana? Kat sini. Nampak Okay, kecil sikit lah. Okay, so plumule ini dia akan tumbuh dan berkembang dan menjadi pucuk. Dan radical pula, radical di sini. Sekejap ni. Radical atau kat bawah ni, kat sini. Ataupun dekat sini ada juga radical. So radical ni akan kembang dan jadi akar. Okay, lepas tu bahagian yang lain, cotyledon ni yang kacang yang awak makan tu ataupun jagung yang awak makan tu. Okay, so cotyledon ini, okay, sebenarnya dia simpan makanan supaya biji ini boleh bercambah. Okay, dia membekalkan makanan untuk biji benih ini untuk bercambah. Okay, so semasa percambahan, testa akan pecah. Tengok kacang hijau ni. Testa kulit dia akan pecah dan radical mula muncul. Ni radical dia. Dan tumbuh ke bawah untuk membentuk akar. Manakala plumule pula akan tumbuh ke atas untuk membentuk pucuk. Percambahan biji benih ini pun ada dua jenis. Okey, yang pertama percambahan epigil. Epigil ini maksudnya biji dia, cotyledon dia akan tumbuh keluar sekali. Okey, dia akan tumbuh sekali dan dia akan keluar dari tanah. Contohnya di sinilah macam gambar ni. Okey, kita tanam. Okey, lepas tu cotyledon ni akan keluar sekali dengan pucuk dia. Okey, ini ialah percambahan epigil. Kalau percambahan hypogil, dia tidak akan keluar. Dia tetap berada di dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. So, biji yang kita tanam ini dia stay saja dekat sini. Dia tetap di sini. Okey, sepanjang tempoh percambahan dia tak ikut keluar lah. Ini ialah hypogil. Untuk percambahan berlaku perlu ada 3 syarat. Semua 3 syarat ini mesti dipenuhi. Kalau tak, percambahan tidak akan berlaku. So, syarat pertama adalah mesti ada air. Kedua, mesti ada udara. Dan ketiga, suhu mesti betul. Mesti sesuai. Baru percambahan akan berlaku. Dalam kelas awak, cikgu awak akan jalankan eksperimen ni. Okey, di mana awak akan perlukan 4 tabung uji. Dan kita nak kaji. Okey, untuk 4 tabung uji ini kita nak kaji betul ke? Kena ada semua 3 syarat ini. Ataupun ada 2 pun sudah cukup. Untuk tabung uji A, kita masukkan kapas yang lembap dan biji benih. So, suhu bilik. So, air ada, udara ada, suhu pun sesuai. Untuk tabung uji B, kita keluarkan air. Tak nak bagi dia air. So, kita guna kapas yang kering. Suhu kita bagi yang betul dan udara pun ada. Untuk tabung uji C, kita keluarkan udara. Air ada, rendam teruslah dalam air. Okey, air didih yang disejukkan. Okey, masukkan biji benih. Tapi kita letak 1 lapisan minyak masak di atas. Supaya udara tak dapat dilarutkan dalam air ni. Lepas tu suhu pun sesuai. So, kita keluarkan udara saja. Ada 2 syarat dicapai. Okey, untuk D pula, air ada, udara ada. Tapi kita masuk dalam peti sejuk. Okey, bagi dia suhu sejuk. Suhu tak sesuai. Okey, so cuba awak teka mana satu akan bercambah. Okey, so dan mana satu tidak bercambah. Ataupun ada satu akan bercambah lebih cepat, yang lain dia bercambah lebih perlahan. So lepas awak jalankan eksperimen ini, kalau boleh kongsikan pendapatan awak dengan Cikgu Teo dekat bahagian komen, boleh? Okey, so itu sahaja daripada Cikgu Teo. Kita jumpa lagi dalam bab yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.